Assalamualaikum, saya Muhammad Ali Dinin bin Muhammad Syukur. Nombor pendaftaran saya ialah 16 DKA 19 F2036. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syahira binti Anwar, 16 DKA 19 F2026, kelas DKA 3A. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurliana Izzati binti Zulkifli. Nombor matrik 16 DKA 19 F2046. Nama saya Nurul Izzah binti Johar Jamil. Nombor kad matrik 16 DKA 19 F2028. Kemalangan jalan raya dapat ditaktifkan sebagai sebuah kecelakaan yang menyebabkan kemalangan berlaku di antara dua atau lebih objek, mengakibatkan satu atau lebih orang mati atau cedera dan sekurang-kurangnya sebuah kenderaan bergerak terlibat. Oleh itu, kemalangan jalan raya yang bermaksud pelanggaran antara kenderaan, contohnya seperti antara kenderaan dan pejalan kaki, antara kenderaan dan haiwan, atau antara kenderaan dan geografi atau halangan seni bina. Salah satu masalah yang dibincangkan mengenai lalu lintas di Lebuh Raya Malaysia adalah kemalangan jalan raya. Bertahun-tahun telah menunjukkan peningkatan kemalangan jalan raya yang pesat di Malaysia. Di setiap lalu lintas di jalan raya, kemalangan yang melibatkan pelbagai jenis kenderaan pasti berlaku. Di peringkat global, bilangan orang yang terbunuh dalam kemalangan jalan raya setiap tahun dianggarkan hampir 1.2 juta. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan, antaranya ialah kelalaian manusia sebelum memulakan perjalanan, keadaan struktur jalan yang tidak selamat daripada pelbagai aspek serta disebabkan oleh persekitaran pemanduan. Namun begitu, mengikut beberapa kajian yang telah dilakukan, sikap pemandu yang berada di jalan raya merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan jalan raya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, sebanyak 548,598 kemalangan jalan raya dan 6,248 daripada angka tersebut adalah kemalangan jalan raya yang telah menyebabkan kematian. Jalan di Malaysia boleh dikelaskan mengikut fungsi atau bidang kuasa. Mengikut fungsi, jalan raya boleh dikelaskan sebagai primer, sekunder atau jalan kecil. Berdasarkan bidang kuasa, jalan boleh diklasifikasikan sebagai jalan lebuh raya dan lebuh raya tol, jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan perbandaran. Jalan raya juga boleh dikelaskan sebagai jalan luar bandar dan jalan bandar. Jalan luar bandar adalah jalan di luar had perbandaran atau jika jaraknya jauh dari jarak had perbandaran. Jika tidak, ia ditaktifkan sebagai jalan bandar yang merangkumi semua jalannya raya dalam had perwataan perbandaran atau bandar yang mempunyai populasi lebih daripada 10,000 dan ke atas. Kumpulan kami telah memilih Jalan Junjung Kulim sebagai kajian dalam kes tadi kami. Mengenal pasti dan justifikasi jalan raya. Jalan Junjung Kulim merupakan jalan negeri atau state road. Ini kerana jalan tersebut menggunakan kod gabungan huruf dan nombor iaitu K145 sebagai nama jalan. Pembinaan jalan ini dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Kedah. Pengguna yang melalui jalan ini boleh mengendarai kenderaan mereka pada had laju 70 km per jam. Jalan ini seringkali berlaku kemalangan jalan raya kerana jalan tersebut bukan sahaja digunakan oleh kenderaan muatan ringan, malah kenderaan muatan berat seperti lori pasir, bas dan jentolak juga menggunakan jalan ini. Bukan itu sahaja, masalah jalan ini juga melibatkan sistem penambahbaikan yang kurang memuaskan. Ini kerana apabila jalan sudah retak, pihak berkuasa hanya menampal jalan sahaja dan perkara itu menyebabkan jalan menjadi tidak sekata.
Hal ini sedikit sebanyak boleh merosakkan tayar kereta dan absorber kereta sehingga membahayakan pengguna jalan tersebut kerana sebahagian jalan sahaja ditampung tar, manakala sebahagian lagi dibiarkan sahaja. Penilaian isu yang berkaitan. Isu yang selalu dikaitkan dengan jalan junjung ialah terdapat selekoh tajam yang berbahaya kepada pengguna jalan tersebut. Melalui artikel Sinar Harian bertarikh 22 Mei 2021, dinyatakan bahawa terdapat pengguna jalan raya membuat aduan kepada pihak berwajib untuk memperlebar beberapa selekoh berbahaya di kawasan tersebut bagi mengelakkan kemalangan. Kebanyakan pengguna yang terlibat dalam kemalangan adalah terdiri daripada pembonceng dan penunggang motosikal. Masalah ini juga dikatakan semakin serius tak kala malam dan cuaca hujan. Menurut sumber lagi, memang ada perancangan untuk melebarkan setiap selekoh di Jalan Kulim Junjung. Bagaimanapun, gagal dilaksanakan kerana ia melibatkan tanah individu. Apabila ini berlaku, kerajaan negeri atau kerajaan pusat terpaksa membeli tanah bagi tujuan melebarkan jalan. Isu ini bukan sahaja memakan kos yang tinggi, sebaliknya mengakibatkan pengguna jalan memandu lebih laju kerana jalan lurus. Seterusnya, kenderaan yang melalui jalan ini bukan sahaja kenderaan bermuatan ringan, malah kenderaan muatan berat seperti lori pasir, bas dan jentolak juga melalui kawasan ini. Perkara ini juga seringkali menjadikan Jalan Junjung sebagai kawasan kemalangan maut. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kemalangan maut yang melibatkan seorang penunggang motosikal bertembung dengan lori pasir. Dalam kejadian 10 pagi bertarikh 25 Ogos 2020, mangsa yang berusia 83 tahun dipercayai baru saja keluar dari rumahnya di kampung Air Putih Junjung. Ketika mangsa cuba menyerbangi jalan dan berhenti di kawasan tengah jalan, secara tiba-tiba lori muatan pasir datang dari arah bertentangan, merempuh motosikal mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Cadangan 1. Jalan Junjung menghadapi masalah jalan berlubang kerana pengguna lori muatan berat selalu menggunakan jalan ini. Selain itu, Jalan Junjung juga ialah jalan kampung dan diliputi oleh hutan-hutan tebal. Jadi, pada pendapat saya, Jalan Junjung dapat diurus dengan cara pihak bertanggungjawab menurak semula sepanjang Jalan Junjung dengan tar yang lebih bagus dan berkualiti bahannya. Hal ini kerana setiap kali kerosakan berlaku pada jalan yang rosak itu sahaja yang ditampung tar, bukan yang meratakan keseluruhan jalan. Kesannya, boleh menyebabkan kes kereta rosak, tayar kenderaan haus dan lebih teruk lagi, menyebabkan kemalangan. Seterusnya, pencahayaan di kawasan tersebut juga kurang baik kerana kawasan diliputi hutan-hutan tebal. Tambahan pula, ini menjadi kerisauan kepada pengguna jalan apabila menggunakannya di waktu malam. Keadaan jalan yang sempit lagi menambah kepada risiko pemandu tidak dapat melihat pemanduan mereka. Jadi, pepaku jalan ataupun road start juga perlu diletak untuk membezakan garisan jalan. Hal ini kerana Jalan Junjung terdapat satu jalan sahaja di setiap lorong pergi dan balik. Dari pengamatan saya terhadap Jalan Junjung, masalah pencahayaan merupakan masalah utama bagi kawasan ini berikutan jalan tersebut berdekatan dengan hutan dan kampung. Pada pendapat saya, Jalan Junjung haruslah diambil perhatian oleh pihak berwajib dengan penambahan lampu di sisi jalan agar pemandu dapat melihat keberadaan kenderaan yang lalu terutama pada waktu malam dan awal pagi kerana kebanyakan mereka yang lalu pada waktu pagi untuk pergi ke kerja dan pada waktu malam untuk balik kerja. Dengan penambahan lampu, kadar kemalangan dapat dikurangkan dan jalan dapat digunakan dengan selamat dan tidak kira siang atau malam. Selain itu, saiz jalan juga menyebabkan kesukaran kepada pemandu sekiranya berlaku hal-hal kecemasan terutamanya kepada ambulan yang untuk menghantar pesakit.
Jadi pihak berkuasa perlulah mengambil inisiatif untuk memperluaskan jalan agar dapat mengelakkan risiko kemalangan dan proses ketika kecemasan seperti menghantar pesakit ke hospital dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Sekiranya masalah ini dapat dibendung, pengguna jalan akan berasa lebih selamat dan selesa menggunakan jalan junjung sebagai jalan harian mereka. Saya Nurul Izzah binti Johar Jamil ingin mengemukakan sedikit cadangan bagi penambahbaikan di Jalan Junjung Kulim. Baiklah, seperti sedia maklum, memandangkan Jalan Junjung merupakan jalan yang sesak dan kawasan keluar masuk bagi pengangkutan berat seperti jentera berat dan lori. Jadi, bagi mengelakkan berlakunya risiko yang tidak diingini, saya mencadangkan pihak berkuasa memperbanyakkan papan tanda amaran had laju maksima dan papan tanda berbahaya untuk memberi peringatan kepada kenderaan untuk keselamatan kepada pengguna jalan, terutamanya penduduk dalam kawasan Jalan Junjung dan bagi melancarkan pergerakan trafik dan persimpangan yang terlibat. Seterusnya, papan tanda jalan raya berfungsi untuk memberi panduan, amaran, larangan dan maklumat kepada pengguna jalan raya. Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini perlu meletakkan papan tanda di kawasan yang mudah dilihat dengan menggunakan simbol yang mudah difahami, ringkas, jelas dan seragam bertujuan untuk memudahkan pengguna jalan raya untuk sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Papan tanda yang saya tekankan di Jalan Junjung ini ialah pihak sewajarnya perlu meletakkan papan tanda peraturan yang berbahagi kepada dua bahagian, iaitu papan tanda larangan dan juga papan tanda mandatory. Perkara ini juga dapat mewujudkan keberkesanan dalam menyedari amaran berbahaya yang dipamerkan dari papan tanda tersebut, kerana setiap pengguna jalan raya yang berlesen pasti mempelajari maksud papan tanda dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kes kemalangan jalan raya yang sentiasa meningkat. Selain itu, pihak berkuasa boleh mempraktikkan sistem maklumat lanjutan ATIS di kawasan Jalan Junjung yang mampu mengesan kesesakan lalu lintas, menganalisis lalu lintas, mengira masa perjalanan atau kelajuan kenderaan. Ini merupakan beberapa inisiatif yang menggabungkan di antara menaik taraf ciri keselamatan dan teknologi bagi Jalan Junjung. Walaupun sistem ini masih baru diwujudkan, iaitu pada tahun 2005 di sekitar lalu lintas di Lembah Kelang, tapi saya pasti jika kerajaan tekankan perkara ini di semua jalan di Malaysia, termasuklah di Jalan Junjung ini, sudah tentu akan menyenangkan ramai pengguna jalan raya. Justru, negara kita ingin mencapai wawasan yang maju standing dengan negara-negara yang lain. Pengguna jalan raya dapat sampai ke sesuatu destinasi dengan lebih efisien dan tepat pada masanya jika mereka mempraktikkan sistem ini di Jalan Junjung. Cadangan 4 mengenai pengurusan lalu lintas dan penyelesaian kejutaan awam. Melalui pencarian saya, Jalan Junjung menghadapi masalah selekoh tajam yang berbahaya. Banyak kemalangan telah berlaku melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal, terutama pada waktu malam dan dalam keadaan hujan. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, pihak berwajib haruslah mengambil tindakan untuk memperlebarkan jalan di kawasan tersebut. Selain itu, pengguna jalan raya juga dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda had kelajuan di kawasan tersebut. Seterusnya, faktor lain berlakunya kemalangan di selekoh tajam adalah kekurangan penglihatan, blind spot. Pada 2017 yang lalu, satu sistem baru telah dibentuk, iaitu elektrostrip yang meluarkan lampu amaran apabila kenderaan dikesan dari arah bertentangan. Hal ini terbukti dapat mengurangkan kemalangan kerana alat ini dapat mengesan dan memberi amaran kepada kenderaan sekiranya ada kenderaan menghampiri selekoh sama dari arah bertentangan. Diharapkan, pendekatan dapat dibuat di beberapa badan kerajaan dan bukan kerajaan bagi mengembangkan lagi projek elektrostrip untuk dipasang di setiap kawasan selekoh berbahaya di Malaysia. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai cadangan dan cara untuk mengelakkan atau mengurangkan kemalangan jalan raya di Jalan Junjung Kulim yang melibatkan pelbagai jenis kenderaan, terutama sekali motosikal. Kesemua cadangan ini juga adalah tertakluk kepada pihak kerajaan sama ada ingin melaksanakannya atau tidak.
Sekiranya pihak kerajaan mengambil peduli tentang kes kemalangan yang saban tahun berlaku di Jalan Junjung ini, pasti kerajaan mampu melaksanakan dengan segera. Segala kos pembinaan untuk melaksanakan cadangan mampu ditanggung oleh pihak kerajaan. Sungguh pun begitu, pihak kerajaan boleh melaksanakan segala cadangan secara perlahan-lahan, tahun demi tahun. Kemalangan yang membabitkan kenderaan serta orang ramai dari pelbagai lapisan umur perlulah dihentikan atau dikurangkan secepat mungkin bagi menjaga keselamatan para penduduk sekitar. Pelaksanaan cadangan yang diberikan juga mampu menjadikan Malaysia, yakni kawasan tersebut, sebagai contoh jalan raya yang mesra alam. Kesan daripada itu, negara lain mampu mengikuti dan membina jalan raya yang mesra alam dan lebih selamat kepada pengguna pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.